Pada tahun 2018, JAKIM mengeluarkan sebuah kenyataan yang menggemparkan di mana golongan transgender direkodkan menunjukkan peningkatan sebanyak 200%, iaitu seramai 30,000 individu pada tahun ini berbanding seramai 10,000 pada tahun 1988. Berita ini menimbulkan pelbagai emosi dan reaksi dalam kalangan penduduk Malaysia, iaitu majoriti menentang amalan ini. Namun terdapat juga pihak yang masih menyokong penularan transgender dalam kalangan masyarakat dengan menggunakan alasan kebebasan individu. Namun persoalan yang wajar kita kemukakan kepada diri kita sendiri adalah, benarkah setiap individu wajar diberikan kebebasan mutlak? Adakah kebebasan tersebut tidak memberi impak kepada masyarakat? Perlukah kita mengubah sistem masyarakat yang semula jadi dengan amalan baharu yang bertentangan ini? Mari kita selidik dengan lebih mendalam. Transgender dalam konteks hukum Islam dibahagikan kepada dua. Pertama, Unsa dan Muhammad, yang mana lelaki yang diciptakan dengan kelamin lelaki tetapi bergaya seperti atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dengan tegas melaknat perbuatan Muhannas dan tidak ada penjanggahan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang status keharamannya. Selain itu, pemimpin Muslim serta pemimpin agama minoriti termasuklah golongan Kristian telah bersuara dengan lantang menentang penyimpangan dan dosa transgender. Namun begitu, lain pula bagi pendapat penganut agama Buddha di mana LGBT tidak boleh dianggap baik atau buruk kerana seseorang mungkin terlahir LGBT disebabkan oleh perbuatan atau karma buruk yang dilakukan pada kehidupan lainnya. Dalam pandangan agama Buddha, seseorang manusia tidak berhak untuk menghakimi atau merendahkan sesamanya, termasuklah kaum LGBT. Begitu juga dengan agama Hindu yang menganggap status transgender sama seperti jantina yang lain. Isu transgender telah menimbulkan pelbagai reaksi serta pendapat di seluruh dunia. Maka setiap negara mempunyai pendirian sendiri. Kita dapat melihat perbezaan pendirian yang paling besar dalam kalangan negara barat dan negara timur. Sebagai contoh, negara barat seperti Norway, United Kingdom dan United States menerima isu transgender dengan baik kerana mereka menganggap setiap individu mempunyai hak sendiri dan pilihan untuk menukar jantina adalah hak seseorang. Dan kita tidak mempunyai sebarang hak untuk campur tangan dalam kehendak seseorang. Hal ini dapat dibuktikan apabila statistik yang dikeluarkan oleh ABS Government Australia pada tahun 2016 menyatakan bahawa dalam setiap 100 orang, terdapat 7.5 orang yang menerima pembedahan transgender. Jika dilihat dari perspektif negara timur seperti tanah air kita, Malaysia, Rusia, Iraq dan Brunei, mereka tidak bersetuju dengan pengamalan transgenderism. Hal ini pula kerana mereka menganggap transgender sebagai satu tindakan kehancuran moral dan barbarisme barat moden. Tambahan pula, mereka juga menganggap gaya hidup golongan transgender bertentangan dengan norma masyarakat timur yang lebih konservatif dan tradisional. Seterusnya, kita beralih ke bahasan isu ini dari kacamata etika dan moral. Pada tahun 2015, Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama, mengumumkan bahawa sekolah-sekolah harus membenarkan pelajar transgender menggunakan tandas mengikut kehendak masing-masing. Namun ini telah menimbulkan perdebatan panjang bahawa peraturan ini memberi akses kepada lelaki yang berlakon sebagai wanita untuk memasuki tandas wanita, justru melakukan gangguan seksual terhadap wanita. Masalah yang lebih membimbangkan pelbagai pihak adalah struktur komuniti di Malaysia. Perempuan yang menukar jantina kepada lelaki masih boleh mengandung, tetapi lelaki yang menukar jantina kepada perempuan tidak mungkin boleh mengandung. Dalam hal lelaki bertukar perempuan dan berkahwin dengan lelaki, penerusan zuriat tidak akan terjadi. Hal ini lantas menyebabkan kepincangan dalam sistem masyarakat dan kekeluargaan. Kesimpulannya, dari sudut etika, isu transgender ini adalah sesuatu yang tidak bermoral kerana ianya membuka 1001 permasalahan lain yang tidak seharusnya berlaku. Kesan LGBT terhadap masa depan ialah LGBT ini akan menyebabkan kebolehan dan kelebihan pada diri seseorang itu tidak diiktiraf. Hal ini demikian kerana masyarakat memandang hina terhadap keadaan individu tersebut yang telah terjebak dalam kegiatan LGBT sehingga menenggelamkan kelebihan yang ada pada mereka. Selain itu, berluasnya penyakit wabak seperti AIDS, HIV dan pelbagai jenis penyakit kelamin berpunca daripada hubungan sejenis. Berdasarkan laporan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia menyatakan bahawa peningkatan kadar jangkitan HIV di negara ini secara umumnya disumbang oleh golongan LGBT. LGBT juga merupakan penyumbang kedua dalam wabak penyakit HIV. Cara mengatasi LGBT ialah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dalam negara seperti yang telah kerajaan Malaysia kuatkuasakan kini, iaitu undang-undang yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i, iaitu Seksyen 377A di Kanun Keseksaan Akta 574. Akhir sekali adalah harapan dari kami, iaitu kami berharap agar setiap individu dapat mengutamakan kepentingan dari segi masyarakat berbanding kepentingan dari segi individu.